Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Hakim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sadaqallahul azim. Wa qala sayyiduna wa habibuna wa rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi Muhammad SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah berikan kefahaman kepada dia di dalam urusan agama, dan beserta dengan akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda junjungan Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimat akhlak. Hanya saja aku diutuskan, dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Khusus kepada yang saya hormati saudara moderator Al-Fadhil Ustaz Wan Mujahid hafizahullah, rakan saya Al-Fadhil Ustaz Dr. Said Abdul Aziz Al-Idrus hafizahullah, kepada pengerusi Masjid Al-Qadim Tuan Haji Ahmad Fauzi hafizahullah, kepada ahli jawatan kuasa, kepada pemimpin-pemimpin masyarakat, bahkan sekalian yang hadir dalam kuliah maghrib kita pada malam ini di Masjid Al-Qadim, yang saya difahamkan adalah satu-satunya masjid tua yang masih dikekalkan bangunannya. Moga-moga ada kebaikan, keberkatan. Pasti sudah ada orang-orang soleh, orang-orang yang baik di sisi Allah yang pernah solat, pernah iktikaf di sini. Moga-moga kita juga mendapat limpahan pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk kita pada malam ini adalah mengenal Allah secara sunnah. Kerana kita semua beribadah, sembahyang, puasa, haji dan sebagainya, itu kan tidak membawa erti dan makna sekira kita tidak kenal al-ma'bud. Kita tidak mengenal yang disembah itu siapa. Bahkan kata para alim ulama, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak sedikit manusia tidak mengenal Tuhan dia. Bahkan ada manusia yang mengatakan tidak ada Tuhan, sebab dia tidak nampak Tuhan. Dia menyangkakan kalau yang tidak nampak itu pasti tidak wujud. Sedangkan dalam dunia sekarang pun kita tahu, tidak semua yang tidak boleh dilihat dengan mata kepala tidak wujud.
Mikroorganism kita tidak nampak dengan mata kepala, tapi kita tahu wujud. Bahkan satu dunia terpaksa berkurung pada masa pandemik COVID-19. Kita tak nampak pun virus itu, tapi kita percaya ia wujud kerana kesannya ada. Bahkan kita percaya ada yang namanya gelombang radio. Ya, dalam masjid ini pun ada gelombang radio. Cuma kita tidak nampak. Tapi kalau kita ada alat radio, kita pasang radio, kena dengan channelnya, kita mungkin dapat dengar berita, kita mungkin dapat dengar muzik, kita mungkin dapat dengar nyanyian. Berarti benda ini dapat dikesan, walaupun tidak dilihat dengan mata kepala. Sehingga mereka katakan tidak ada Tuhan. Dan ada yang tidak kenal Tuhan itu bagaimana, sehingga dia itu menisbahkan kepada Tuhan sesuatu yang tidak layak dinisbahkan kepada Tuhan. Bahkan menisbahkan sekutu bagi Tuhan. Tuhan itu ada beramai, Tuhan itu ada banyak. Ini contoh-contoh manusia gagal mengenal Tuhan. Maka mengenal Allah hendaklah secara sunnah. Apa maksud secara sunnah? Sunnah kalau di segi bahasa adalah jalan. As-sunnah min haitsul lughah at-tariqah, jalan. Bila jalan, boleh jadi jalan itu baik, boleh jadi juga jalan itu jalan yang buruk. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengadakan dalam Islam sunnah yang hasanah, sunnah yang baik, yakni jalan yang baik. Dalam hadis yang sama Nabi SAW bersabda, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengadakan dalam Islam sunnah yang buruk. Sayyi'ah itu maknanya buruk, yakni jalan yang buruk. Tetapi bila kita kata nak mengenal Allah secara sunnah, itu adalah sunnah dari segi istilah, bukan dari segi bahasa. Berarti hanya sunnah yang baik. At-tariqatul mardiyatul maslukatu fid din. Itu makna sunnah, jalan yang diredai, yang dijalani di dalam agama. Salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man huwa alamun fid din kas-sahabati radhiyallahu anhum ajmain. Dan dijalani oleh orang yang menjadi tokoh dalam agama seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, hati-hati, ada juga orang Islam ahlul kiblah, sembahyang seperti kita, ya, percaya kepada Allah, tapi sampai membenci kepada sahabat. Ini orang tergelincir daripada landasan sunnah, berlaku kepada satu golongan yang dikenali sebagai golongan Syiah. Ya, hati-hati jangan sampai terjebak dengan perangkap Syiah. Syiah ini umpan mereka antaranya adalah nikah mut'ah. Orang kadang-kadang terpengaruh dengan Syiah kerana dia seronok, boleh kahwin dengan satu perempuan yang dia minat, kontrak saja. Sebulan saja kahwin, bayar berapa, lepas sebulan dah. Tak ada nasab, tak ada perwarisan, tidak ada apa-apa. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, itu hukumnya haram, itu tidak ada beza dengan zina yang berbayar. Jadi kena ikut sunnah Nabi, berarti juga ikut sunnah cara murid-murid Nabi, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik, sunnah Nabi secara terperinci merangkumi pertuturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi cakap adalah sunnah. Bahkan Al-Quran mengiktiraf, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasul itu bercakap melalui hawa nafsu, melainkan apa yang dituturkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Ini untuk menolak golongan anti hadis, golongan yang dia kata saya hanya ikut Quran, because Quran itu adalah divine, daripada Tuhan, so it is infallible. Quran tidak boleh salah. Tapi kalau hadis dia tak pakai, kata dia, kerana hadis hanyalah human report saja, itu hanya percakapan manusia. Ini tidak betul. Kerana hadis, bila itu pasti daripada Nabi SAW, maka itu hakikatnya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan perbuatan Nabi juga sunnah. Bahkan perbuatan dan percakapan orang lain boleh naik status jadi sunnah bila diiktiraf oleh Nabi SAW. Misalnya ada satu sahabat, dia baca satu bacaan, Nabi tidak ajar, ya, bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, sahabat ini membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi,
Lepas salat Nabi tanya, manil mutakallimu anifan? Siapa yang bercakap macam itu tadi? Akhirnya dia mengaku, ana ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, laqad ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awal. Aku telah melihat 30 lebih malaikat saling berlomba-lomba siapa antara mereka yang terlebih dahulu menulis pahala kata-kata tersebut. Jadi naik status perkataan sahabat tadi sunnah takririyah, sunnah pengiktirafan. Jadi secara perinci yang Nabi cakap sunnah, yang Nabi buat sunnah, yang Nabi iktiraf juga adalah sunnah. Dan jangan kita lupa bahawa secara meluas Al-Quran juga sunnah. Ya, secara terperinci sunnah tu hadis lah. Tapi secara luas, bila kita kata ikut sunnah Nabi, pasti ikut Al-Quran. Ikut Al-Quran tu ikut sunnah. Dan ikut hadis, pastilah sunnah. Dan ikut ijma' ulama'. Ya, bila ulama' sepakat dalam satu hukum, maka kita patuh, kita taat kepada kesepakatan para ulama'. Kita tidak pandai-pandai keluarkan fatwa yang berbeza. Itu sunnah. Kerana Nabi SAW telah memberitahu, alaikum bil jama'ah. Hendaklah kamu itu mengikut kepada jama'ah. Kemudian, Nabi SAW memberi amaran, wa man syadza syadza ilan nar. Siapa yang ganjil, berbeza dari jama'ah, maka dia akan terasing dalam neraka. Bagi jaminan lagi, inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak menghimpunkan umat aku di atas kesesatan. Jadi bila umat telah sepakat, terjamin dari sesat. Bahkan indikasi dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Apa makna wa nuslihi jahannam? Kami akan bakar dia dalam api neraka jahannam. Dalam ayat itu, dua perbuatan Allah janji dengan neraka jahannam. Berarti dua perbuatan ini haram. Pertama apa? Wa may yushaqiqir rasul. Siapa yang degil dengan Rasul, tak nak ikut ajaran Rasul, ini adalah berdosa, akan masuk neraka jahannam. Yang kedua, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikut jalan lain daripada jalan orang mukmin. Ini juga dijanjikan dengan neraka jahannam. Berarti ikut jalan lain daripada jalan orang mukmin itu haram. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ijma' ulama, kesepakatan ulama adalah jalan orang mukmin. Bahkan jalan yang telah disepakati oleh ulama-ulama orang mukmin, maka dengan nas Al-Quran tadi, melanggar ijma' adalah haram, ikut ijma' adalah sunnah. Dan juga yang lain-lain daripada sumber-sumber hukum, itu juga termasuk di dalam mengikut sunnah. Jadi mengenal Allah SWT secara sunnah, ringkasnya adalah keyakinan kita dalam bab akidah. Apa yang kita percaya tentang Allah Ta'ala, pastikan bertunjang kepada dua jenis dalil. Ya, dalil yang pertama namanya dalil naqli. Naqli ini daripada perkataan Arab naqala. Naqala yang kulu maknanya pindah. Apa maksud pindah di situ? Makna kita quote direct daripada wahyu. Senang cerita, dalil Quran dan hadis. Ya, kalau kita kata saya kenal Allah melalui sunnah, pastikan keimanan kita itu bersandarkan Quran dan hadis. Yang kedua adalah dalil akli. That is the conclusion of our logical thinking. Kalau orang belajar hukum, hukum ada tiga jenis. Hukum syarak, hukum akal, dan hukum adat. Kita perhatikan di zaman kita ni, kadang-kadang pengetahuan tentang jenis-jenis hukum ni terpinggir. Ya, sudah tidak diajarkan lagi, dan masyarakat juga tidak perasan. Masyarakat hanya tahu kalau hukum itu wajib, sunat, harus, makruh, haram saja. Apa dia hukum? Hukum dari segi bahasa adalah isbatul amri au nafyuhu. Menetapkan sesuatu atau menafikan. Mengatakan ya atau mengatakan tidak, itu dari segi bahasa namanya hukum. Contoh kita kata malam ni ada kuliah, hukum. Atau kita kata kuliah malam ni dibatalkan, kita nafikan, tak ada kuliah malam ini. Hukum dari segi bahasa. Tetapi bila kita lihat dari segi istilah, yang menetapkan atau menafikan salah satu dari tiga. Sama ada
diletakkan atau dinafikan oleh Allah Ta'ala sendiri. Allah yang tetapkan wajib, Allah yang nafikan tidak wajib, maka itu hukum syarak. Ya, hukum syarak adalah khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin imma bit talab atau bit takhir. Hukum syarak adalah perintah Allah yang bersangkutan dengan perbuatan orang mukallaf. Jadi tidak perlu tanyalah, Ustaz, di tempat kami ada satu orang gila, ya. Orang gila ini dia suka ke sana kemari, itu telanjang saja. Apa hukum dia, Ustaz, telanjang macam itu? Dia tak ada hukum. Sebab dia orang gila. Dia tidak mukallaf. Tapi itulah, gila-gila pun cantik juga, Ustaz. Kami kadang-kadang lama tengok dia. Kamu ada hukum. Ya, kamu tengok dia lama-lama tu ada hukum. Sebab kamu mukallaf. Yang tidak ada hukum tadi dia. Atau kanak-kanak yang belum balik, tidak ada hukum. Maka hukum syarak ini Allah yang tetapkan. Kalau Allah tuntut supaya buat, tidak ada pilihan, wajib namanya. Kalau Allah suruh buat tapi masih ada pelanggaran, tidak buat pun tidak berdosa, itu namanya mustahab ataupun kita selalu sebut sunat. Kalau Allah bagi pilihan, buatlah atau tidak buatlah, terpulang pada kamu, itu namanya mubah ataupun harus. Kalau Allah kata jangan buat, tidak ada pilihan, kalau kamu buat juga berdosa, itu namanya haram. Kalau Allah kata jangan buat tapi masih ada pelanggaran, kalau buat juga tidak berdosa, itu namanya makruh. Dan kadang-kadang orang tidak perasan yang dibincangkan bukan hukum syarak tapi hukum akal. Hukum akal ada berapa? Kita bagi contoh dahulu supaya kita senang faham jenis hukum akal ini. Katakanlah, ya, tuan puan hadir dalam kuliah maghrib malam ini, tadi tinggalkan rumah dalam keadaan kemas dan elok. Sebelum datang ke masjid, pintu telah ditutup rapat, lalu dipasang mangga, ya, untuk keselamatan. Na'udzubillah, kita tak mau berlaku, contoh saja. Balik dari masjid dan balik daripada kuliah, kita rasa tak berapa sedap hati. Kenapa? Kerana kita dapati dari jauh, kita tengok macam pintu rumah terbuka. Bila kita datang dekat, kita tengok mangga yang kita pasang dah terkopak. Bila kita tengok dalam rumah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, barang-barang habis berselera. Apa yang bermain dalam fikiran kita? Kita akan cakap, oh, sudah ada orang pecah masuk rumah saya. Kan? Soalan. Macam mana kita tahu ada orang pecah masuk dalam rumah? Padahal pada ketika kejadian kita ada di masjid. Ada di Masjid Al-Qadim. Mata kita di masjid, telinga kita di masjid, seluruh diri kita di masjid. Tiba-tiba kita balik ke rumah, kita begitu yakin kata ada orang sudah pecah masuk. Jawabnya, akal yang beritahu. Akal cakap, ya, kalau sudah berubah macam ini, pasti ada orang buat. Pasti ada orang buat, tu namanya wajib akli. Wajib dari segi hukum akal, sesuatu yang akal tidak boleh terima kalau tiada. Sekira-kira, katakanlah, bila kita lihat macam itu, kita tanya jiran sebelah, Abang Haji, tadi Abang Haji perasan tak kalau ada orang pecah masuk rumah saya? Jiran kita keluar, dia tengok, saya tak ada perasan, tak ada dengar apa-apa. Tapi saya fikir mungkin jadi sendiri tak? Jiran cakap macam itu. Kita pun dalam hati, ya Allah, aku sudah tengah susah hati, kamu buat kelakar macam ini, kamu buat lawak macam ini. Takkanlah jadi sendiri, tak mungkin. Tak mungkin jadi sendiri itu hukum akal. Namanya mustahil. Akal tidak boleh terima kalau satu benda berubah tapi tidak ada orang ubah. Mustahil. Agak siapa yang buat? Boleh jadi tak pencuri? Boleh jadi. Boleh jadi tak penagih dadah? Boleh jadi. Boleh jadi tak orang yang dia memang saja dengki nak susahkan hidup kita? Boleh jadi. Jadi kalau ada pencuri yang masuk pun akal boleh terima, tapi tak ada pencuri orang lain masuk juga akal boleh terima. Yang boleh terima ada atau tiada itu namanya jaiz. Maka hukum akal terbahagi 3. Yang akal tidak boleh terima tiada, wajib. Yang akal tidak boleh terima ada, mustahil. Yang akal boleh terima kedua-duanya, ada atau tiada, itu adalah jaiz ataupun bahasa Melayu harus. Maka dengan yang 3 inilah membantu kita mengenal Allah. Tak mungkin Allah tak wujud, mustahil. Tak mungkin Allah banyak, mustahil. Jadi sebenarnya dalil akal dia memantapkan lagi dalil naqal. Naqal juga kata Allah wujud. Quran hadis kata Allah wujud. Quran hadis kata Allah Maha Esa, Allah tidak banyak. Ya, Quran hadis kata Allah Maha Kuasa dan seterusnya. Dan dimantapkan oleh dalil akal, dan dengan dalil akal inilah insya-Allah kita boleh berdakwah kepada non muslim.
Kerana kalau kita dakwah dengan Quran hadis, mereka belum beriman lagi. Dia kata orang Islam percaya kepada Allah kan? Kita kata ya. Itu macam mana? Pastikah Allah wujud, kata dia. Pasti. Macam mana kamu tahu? Oh, Allah sudah berfirman, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Maha Esa, berarti Allah tu wujud. Dia belum percaya. Maka nak tak nak kita kena buka minda dia. Kita cakap, Tokey tengok apa saja dalam dunia ni, ya, bangunan kah, kereta kah, jam kah, handphone kah, air mineral kah, boleh jadi sendiri atau tidak? Kalau Tokey ada satu rumah yang Tokey jarang-jarang balik, tahun lepas Tokey balik, belakang rumah clear, tidak ada apa-apa. Tahun ni Tokey balik, Tokey tengok ada satu reban ayam kecil saja belakang rumah. Tokey tanya orang kampung, siapa yang buat reban ayam belakang rumah saya? Orang kampung jawab, tidak ada. Dia hanya jadi sendiri. Adakah Tokey boleh terima? Tidak boleh. Oh, kalau reban ayam kecil, Tokey tak boleh terima jadi sendiri. Langit bumi boleh jadi sendiri. Bulan bintang boleh jadi sendiri. Lautan dan daratan boleh jadi sendiri. Manusia dan haiwan boleh jadi sendiri. Kan tak mungkin. Tapi akhirnya, kalau ada hidayah, dia nampak dan dia boleh beriman. Tapi kalau tidak hidayah, dia tidak nampak juga. Yang penting, kita mengenal Allah melalui dua jenis dalil. Dalil naqli dan juga dalil akli. Ya, dua-dua sekali. Jangan terpengaruh dengan penyakit BBAK. Sudah beberapa kali saya sebut di Biri, di Sibu. BBAK ni penyakit yang ketara di zaman internet, zaman Facebook, zaman internet. Ini namanya penyakit BAK. Biar bodoh asal confident. Hati-hati. Dalam Facebook orang cakap macam-macam. Kita baca betul ke dia cakap macam ini. Nampak bodoh sekali tapi dia confident. Antara penyakit ini yang saya kesan dalam internet, dalam Facebook, dia datang ke Facebook, dia kata, Ustaz, saya dalam bab akidah, saya berpegang dengan Quran dan Sunnah. Masya Allah, bagus. Tapi dia sambung ayat tu, kita nampak dia tidak cerdik. Kata dia, saya tidak pakai akal. Saya dalam akidah, saya ikut Quran dan Sunnah, saya tidak guna akal. Ini kan menfitnah kepada Quran dan Sunnah. Kamu sudah mengaku kamu ikut Quran dan Sunnah, lalu kamu mengaku kamu tidak guna akal, seolah-olah Quran dan Sunnah menyuruh kita jangan guna akal. Ini kan terbalik. Sebaliknya, Quran dan Sunnah yang memerintahkan manusia menggunakan akal. Allah berfirman, afala ta'qilun. Kenapakah kamu semua itu tidak menggunakan akal? Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, dan di dalam diri kamu juga ada tanda-tanda kewujudan Allah. Dalam diri kamu ada tanda-tanda keesaan Allah. Dalam diri kamu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun. Adakah tidak kamu itu perhatikan? Yakni dengan akal. Kalau kita perhatikan dengan akal, misalnya kita perhatikan kepada organ jantung kita. Jantung ini organ yang rajin bekerja. Perhati kita tengok. Masa tuan-puan sedang dengar kuliah Ustaz Engku, jantung tuan-puan jalan. Katakanlah lepas kuliah nanti kita pergi makan di mana-mana, masa makan jantung jalan. Sampai di rumah sejam 2 jam sudah mengantuk tidur, masa tidur jantung jalan. Kalau jantung berhenti, kita jalan. Jantung jalan, jantung berhenti, adakah kita kawan? Ada tidak orang yang boleh bagi jantung dia stop sekejap dalam 5 minit, lepas 5 minit kita sambung balik? Kan tak ada. Berarti our own organ inside our body, we have no control over it. Kita tak boleh kontrol jantung kita bagi stop. Dan kalau stop, tidak ada doktor pakar boleh bagi jantung itu terus berdegup. Kalau kita punya jantung sendiri dalam badan kita sendiri, kita tidak boleh kawal. Kalau begitu, siapa yang kawal? Umpama kita yang pakai cermin mata kerana rabun. Padahal teoretically tak susah sangat untuk kita tidak rabun. Kita adjust otot-otot mata kita supaya arca yang jatuh atas retina atau kita punya layar mata kita ni, dia jatuh jangan ke depan, jangan ke belakang, sharp. Ya, macam projektor pada skrin lah, ya. Kalau sharp dia cantik. Jadi kita hanya perlu kawal otot mata kita. Tapi cuba tuan-tuan yang pakai cermin mata, buka cermin mata dan adjust otot-otot mata supaya pandangan kita itu sharp, tidak kabur. Cuba buat. Tak dapat. Oh, kalau otot-otot mata kita sendiri, kita tidak boleh kawal mengikut selera kita. Tak nampak Allah Ta'ala lagi yang mengawal kita. Dan saya selalu kata kepada kaum muslimat, ya, kaum muslimat kalaupun tidak mengaku,
Kita semua tahu kaum muslimat suka kalau nampak muda belia. Ya, nampak awet muda, ya. Umur dah banyak tapi masih nampak macam remaja misalnya. Kan suka. Kalau tak percaya, tengok kepada tokoh-tokoh kosmetik, ramai jadi jutawan. Agak-agak kenapa? Ya, kerana orang beli produk. Kenapa beli produk kosmetik? Ya, supaya nampak cantik. Tapi, cuba muslimat fikir sejenak. Letaklah kosmetik apa pun, ya. Dengan cleanser, lepas letak cleanser, booth toner, lepas booth toner, moisturizer, lepas moisturizer, letak serum. Tapi lama-kelamaan kulit makin kendur. Mata pula dah mula kabur. Buka tudung tu dia, uban berterabur. Silap-silap makan benda keras, gigi pun dah gugur. Kan itu semua tanda-tanda nak masuk kubur. Tapi semua itu kan kita tidak kawal. Yang hamba Allah tu nak kulitnya tegang tapi kendur. Nak mata terang tapi kabur. Nak rambut hitam tapi dah ada uban berterabur. Nak gigi kuat tapi sudah gugur. Pakai gigi palsu. Ya. Luar kawalan. Berarti Allah yang kawal. Makanya, afala tubsirun. Kenapakah kamu tidak fikirkan, perhatikan pada diri kamu sendiri. Dan saya sebutkan, kalau tidak mahu fikir tentang jantung, tidak mahu perhati kepada mata kita, tidak mahu lihat kepada proses penuaan yang berlaku tanpa kita kehendaki, memadai kita mengakui bahawa kita ini manusia yang satu masa dahulu tidak wujud. Masjid Al-Qadim katanya usianya telah kurang lebih 150 tahun. Saya nak tanya secara jujur, siapa yang sudah ada pada masa itu? Pada masa Masjid Al-Qadim mula-mula dibina 150 tahun yang lalu, siapa di sini sudah ada? Tolong angkat tangan. Ya, si ada. Si ada kan? Tak ada antara kita yang sudah wujud pada masa itu. Berarti wujudnya kita sekarang adalah wujud yang berlaku selepas tidak wujud. Tidak akan setiap yang wujud selepas tidak wujud pasti diwujudkan. Dan tidak mungkin dia mewujudkan dirinya sendiri. Dan tidak mungkin juga ia wujud begitu sahaja dengan sendiri. Maka the mere existence of human being is clearly talking about the existence of God. Sebab itu kita kena dalil akli. Sebab kita itu bukan beriman membuta tuli. Kita beriman dengan yakin dalil Qurannya dan juga dalil akalnya. Kalau orang itu menolak mengenal Allah Ta'ala dengan menggunakan dalil akal, kononnya alasan ikut sunnah, itu dia telah menfitnah sunnah. Kerana sunnah Al-Quran, Allah Ta'ala sendiri menggunakan dalil akli di dalam memperkenalkan tauhid dan menolak syirik. Kan orang-orang yang tak kenal Tuhan, dia kata Tuhan banyak. Ada Tuhan baik, Tuhan jahat, Tuhan cahaya, Tuhan gelap, Tuhan laut, Tuhan darat. Ya. Maka Allah Ta'ala membatalkan dakwan ini dengan firman Allah, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada di langit dan bumi ini Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasalah langit dan bumi ini. Baik, secara reliti soalan saya, Tuhan satu atau Tuhan banyak? Ya, Tuhan satu. Kenapa Allah sendiri kata kalau Tuhan banyak? Berarti Allah suruh kita bayangkan dengan akal. Kerana dalam realiti Tuhan tidak banyak. Bayangkan saja dengan akal. Kalau Tuhan itu banyak dan Tuhan itu sifatnya maha berkuasa dan maha berkehendak, maka kuasa Tuhan yang mana yang akan terlaksana? Tuhan ni nak macam ni, Tuhan satu lagi nak macam lain. Saya selalu kaitkan dengan sistem pilihan raya di Malaysia. Kalau di Sarawak belum, tapi kalau di Semenanjung ada beberapa negeri sekarang sedang panas dengan PRN. Kalau kita tengok PRN ni menelan kos yang tinggi, belanjanya tinggi, belum kira kempen lagi. Orang ni kata pada orang sana pada kata orang ini, boleh jadi fitnah, boleh jadi bergaduh, boleh jadi berpecah belah sesama saudara, sesama Islam. Why not kita jangan buat pilihan raya, kita hanya lantik saja. Siapa yang berminat jadi kerajaan, kita lantik, jadi jimat kos. Tak payah kempen lah. Kamu minat jadi kerajaan, ya kita lantik. Boleh lah, tapi masalahnya bukan satu pihak ustaz yang nak jadi kerajaan. Ramai yang berminat jadi kerajaan. Paling tidak misalnya negeri saya, contohnya ada 3 pihak masing-masing nak jadi kerajaan. Okey, kita lantik 3-3 jadi kerajaan. Susah macam tu ustaz. Nanti siapa nak jadi menteri besar? Kalau istilahnya di Sarawak, siapa nak jadi premier? Tak masalah, kan 3 kerajaan, nanti 3 menteri besar. Nanti 3 premier. Tapi exco macam mana ustaz? Nak ikut yang mana? Ya, masing-masing menteri besar nanti exco masing-masing lah. Secara kita fikir dengan sihat, boleh ke tadbir negeri macam itu? Nak ikut menteri besar yang mana?
Dulu pun masa ada satu Menteri Kesihatan pun kita confuse. Cocok 2 kali ke 3 kali dah cukup. Ya, 2 dah cukup ke 3 booster lagi. Kan confuse kejap. Itu baru satu Menteri Kesihatan. Kalau ada 3 Menteri Kesihatan tu pening kita nak cocok macam mana. Poinnya apa? Poinnya kalau sebuah negeri atau sebuah negara yang kecil seperti Malaysia atau sebuah negeri yang kecil seperti Kelantan, seperti Perlis misalnya, tidak boleh kita bayangkan ditarbie oleh lebih pada satu kerajaan. Mungkinkah alam semesta, langit, bumi, lautan dan daratan lebih pada satu Tuhan? Mustahil. Mustahil itu kan adalah conclusion akal. Allah suruh kita bayangkan dengan akal. Dan conclusionnya tidak mungkin Tuhan itu banyak. Terbukti Tuhan itu esa, tauhid. Dan mengenal Allah dengan dalil akal juga adalah sunnah para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagai satu contoh, Rasul dan Nabi, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika ingin membatalkan kesyirikan Raja Namrud bukan setakat dia syirik sembah berhala, bahkan dia menjadikan diri dia berhala. Dia mengaku dia adalah Tuhan. Dia mahu orang sembah kepada dia. Padahal akal yang sihat tidak terima Tuhan tapi lemah. Sebagai contoh, pernah dahulu satu orang dari Terengganu, nama Arifin, orang panggil Ayah Pin. Dia mengaku Tuhan. Tak mungkinlah Ayah Pin Tuhan. Ayah Pin tu lemah. Kalau dia tidak makan, dia lapar. Ya, dan dia akan makan, kalau orang Terengganu belah besut, biasa makan nasi cicah budu. Makan nasi cicah apa pun akan nak buang kan? Makan nasi cara Sarawak pun nak buang. Makan nasi cara Kelantan pun nak buang. Akhirnya Ayah Pin ketandas. Itu macam itu ke Tuhan? Makan, tak makan lapar. Lepas kenyang nak buang air besar pula. Tuhan ke macam itu? Tak mungkin. Jadi orang yang percaya Ayah Pin Tuhan tu akal dah tidak boleh berfungsi dengan baik. Ada lagi satu orang dari Pahang, nama dia Harun. Orang panggil Tuhan Harun. Dia sebab dia mengaku dia Tuhan juga. Tak lama lepas dia kena tangkap, dia kena stroke. Kau boleh Tuhan kena stroke? Kan tak masuk akal tu, Tuhan tapi kena stroke. Tak lama lepas tu keluar pula berita mahkamah dapati Tuhan Harun bersalah. Tu nak gelak ke nak nangis? Tuhan pula boleh dapati bersalah oleh mahkamah, baik resign saja, jangan jadi Tuhan lah. Poin-poinnya tak mungkinlah Tuhan macam itu. Tuhan lemah, Tuhan kena stroke, ya, Tuhan sakit perut nak buang air, tak mungkin. Maka Nabi Ibrahim AS menggunakan logik yang sama, nak beritahu kepada Namrud, tak mungkin kamu Tuhan kerana kamu terlemah. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhan yang sebenar, Tuhan saya berkuasa menghidup dan mematikan. Tapi Namrud awal-awal dulu dah kena penyakit BBAK. Biar bodoh asal confident. Confident dia cakap, anak uhi wa umid, kata dia. Alah, saya juga berkuasa menghidup dan mematikan. Dia ambil 2 orang tawanan, prisoner. Seorang dia bunuh dan seorang lagi dia lepaskan. Konon-konon yang dia bunuh dia telah matikan, yang dia lepas dia telah hidupkan. Sebab itu kita kata bodoh tapi confident. Yang kamu lepas tu sudah hidup lama, bukan kamu yang hidupkan dia. Kamu tak bunuh itu orang tidak panggil menghidupkan. Kalau menghidupkan daripada tiada, satu ekor nyamuk yang kecil pun Namrud tidak ada kuasa nak menghidupkan. Itu masih tak malu mengaku Tuhan. Maka Nabi Ibrahim AS membawa dalil akli yang lebih jelas. Nabi Allah Ibrahim berkata kepada Namrud, fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Taala telah menerbitkan matahari dari timur. Kalau kamu Tuhan, pasti kamu kuasa. Fa'ti biha minal maghrib. Sila terbitkan matahari dari barat. Fahbuhital ladzi kafar. Ketika itu orang kafir itu terbungkam, tidak boleh menjawab. Dengan dalil akli. Kuliah saya di Masjid Al-Qadim sampai pukul berapa ya? Bagi laluan azan sambung ataupun azan terus berhenti? Boleh sambung. Dalam lebih kurang sampai pukul 8.30. Baik, insyaAllah. Jadi sebelum azan, insyaAllah saya sempat ceritakan satu cerita lagi tentang mengenal Allah dengan dalil akal. Orang yang kenal Allah Ta'ala, dia tahu bahawa usaha ikhtiar dia, sebab musabab, cause and effect, hakikatnya tidak memberi kesan. Berarti saya tadi minum air kerana saya dahaga. Lalu setelah saya minum air, kurang dahaga saya. Tapi sebagai orang Islam yang kenal Allah, saya mesti yakin bahawa yang menghilangkan dahaga itu adalah Allah, bukan air. Memang selalu kalau saya makan itu kenyang.
Saya makan nasi, kenyang ya. Kalau di Sarawak sudah repeat makan midin masak belacan, makan sotong sambal dengan umai ikan. Kenyang betul. Tapi sebagai orang yang kenal Allah, saya mesti yakin bahawa yang mengenyangkan bukan midin, bukan umai, bukan nasi, tapi Allah. Sekira-kira Allah boleh kenyangkan seseorang tanpa makan, dan Allah bagi orang itu makan tapi tidak kenyang. Cuma kebiasaannya begitu, maka kita manusia berinteraksi dengan asbab. Kalau sakit kita berubat, yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau ada api kita jangan sentuh, tapi yang menghanguskan adalah Allah. Bila Nabi Ibrahim AS dicapak dalam api, Allah tidak izinkan hangus, maka tidak hangus. Ya, itu namanya hakikat, itu namanya tauhid. Dan itulah tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, bahawa usaha ikhtiar manusia tidak memberi bekas, yakni tidak memberi kesan, kecuali itu Allah yang jadikan. Jadi Nabi SAW nak ajar tauhid, Nabi beritahu la adwa. Secara hakikat tidak ada jangkitan penyakit. Kenapa? Penyakit Allah yang jadikan. Secara asbab ada. Misalnya dalam masalah taun, Nabi SAW beri panduan, kalau satu negeri dilanda wabak taun, kita masih di luar negeri itu jangan masuk. Kalau kita sudah dalam negeri jangan keluar, kuarantin dulu. Kerana takut tersebar. Maknanya dari segi sebab musabab, cause and effect, Nabi iktiraf. Ada syariatnya, ada hukumnya. Tapi dari segi akidah, kamu kena yakin kalau penyakit itu memang dari Allah. Tak akan kena penyakit kecuali dengan ketuhanan Allah. Tidak akan sembuh kecuali Allah yang sembuhkan. Maka bila Nabi ajar la adwa, tidak ada jangkitan, orang Arab Badawi dia lambat nak faham. Dia orang Arab kampung. Bukan orang educated, bukan orang master, bukan orang PhD. Orang kampung jaga kambing, jaga unta. Lalu dia tak berapa faham, tapi dia tanya. Berbeza masyarakat kita, kadang-kadang dia tak faham, dia kata ustaz yang sesat. Kamu kenapa jemput ustaz engku ke Masjid Al-Qadim? Ya kenapa? Ustaz tu sesat. Ya, aku dengar dia mengajar, aku tak faham. Ya kamu tak faham kenapa ustaz yang sesat? Innalillah. Kan tak faham boleh tanya. Baik. Jadi orang Badawi tanya pada Nabi SAW, bagaimana tidak ada jangkitan ya Rasulullah? Saya lihat beberapa ekor unta yang sihat dimasuki oleh satu ekor unta yang berpenyakit, akhirnya yang sihat jadi berpenyakit. Oh, Nabi nampak orang Arab Badawi ini masih terikat dengan asbab, cause and effect. Nabi nak cerita hakikat. Lalu Nabi menggunakan dalil akli, dalil akal. Nabi bertanya pada Arab Badawi itu, faman a'dal awal. Kalau memang penyakit perlu dengan jangkitan, lalu siapa yang menjangkiti unta yang mula-mula sakit? Kan pasti ada unta yang mula-mula sakit. Kamu kata penyakit mesti dengan jangkitan. Tapi unta yang mula-mula sakit berjangkit daripada siapa? Baru Arab Badawi itu faham, oh betul lah. Kalau begitu, hakikatnya memang penyakit itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sembuh juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan berobatlah. Ya, berobat itu usaha ikhtiar. Yang kita cerita Allah sembuhkan itu hakikat. Yang kamu berobat dengan habadu sauda, dengan kurma, dengan madu, itu hanya usaha dan ikhtiar semata-mata. Baik, saya berhenti sejenak untuk laluan azan. InsyaAllah kita akan sambung lagi dan tidak akan lebih pada 8.30 ya, insyaAllah. الله أكبر.
Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik, Alhamdulillah kita selesai memberi contoh-contoh bagaimana mengenal Allah secara sunnah adalah bertunjang dengan dua jenis dalil, iaitu dalil Quran dan hadis dan juga dalil akal. Ya. Jadi adalah satu perkara yang bersalahan dengan sunnah untuk orang yang kata dalam bab akidah dia tidak guna akal. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah memberi gambaran dalam isu ini. Ada dua ekstrim dan ada satu jalan yang sunnah. Ekstrim yang pertama, orang yang terlajak mengagungkan akal. Bagi dia, akal lah segala-galanya, hingga wahyu yang jelas pun dia tolak. Alasan tak logik dengan akal. Contoh, golongan Mu'tazilah. Dia menolak Allah Ta'ala mentakdirkan segala-galanya. Dia kata Allah hanya takdir yang elok-elok. Kalau yang buruk-buruk itu bukan Allah yang takdirkan. Habis berarti berlaku satu benda luar daripada kuasa Allah. Bila berlaku satu perkara yang buruk, adakah Allah helpless? Allah tak boleh buat apa-apa? Tak mungkin. Ahli sunnah beriman buruk atau baik itu takdir Allah. Tapi Mu'tazilah dia kata logik akal dia tak mungkin Allah takdirkan perkara yang buruk. Ini ibarat orang yang matanya elok, terang, yakni dia menggunakan akal, tapi dia berjalan di dalam kegelapan sebab tidak disuluh oleh cahaya Quran dan hadis. Sementara ada satu ekstrim lagi. Orang tadilah dia mendakwa saya ikut Quran dan Sunnah Ustaz, tapi saya tidak guna akal. Ini kata Imam Ghazali ibarat orang yang berjalan di dalam keadaan yang terang benderang kerana disuluh oleh suluhan Quran dan Sunnah, tapi dia memejamkan mata dia. Makanya tidak nampak juga natijahnya. Maka kita ahli sunnah wal jamaah itu kita seimbang. Biarlah kita itu disuluh dengan suluhan Quran dan hadis, berjalan dalam keadaan terang benderang, dan kita buka mata kita. Kita guna akal kita untuk memahami Quran dan hadis. Ya. Sebab itulah orang-orang, ulama-ulama yang berkecimpung dalam bidang akidah, nak mengajar manusia ma'rifatullah, maka mereka menyusun dalil itu kedua-duanya seperti dalam pengajian sifat 20. Ya. Siapa belajar sifat 20, apa dalil wujud Allah Ta'ala adanya alam ini? Kerana alam tidak mungkin terjadi dengan sendiri. Itu dalil akli. Apa dalil naklinya? Banyaklah. Qul huwallahu ahad, Allahu khaliqu kulli syai', ya. Wa huwa ilahun fi sama wa ard dan sebagainya. Banyaklah dalil kata Quran tu, kata Allah tu wujud. Tetapi dalil akal yang paling mudah, wujud alam ini tidak mungkin dengan sendiri, berarti Allah tu wujud dan seterusnya. Tapi hati-hati. Saya perhatikan kebelakangan ini, bahkan ada di kalangan asatizah, di kalangan ustaz-ustaz melarang orang belajar sifat 20. Bahkan saya pernah dengar, tapi di Semenanjung lah, bukan di Sarawak. Kata dia kalau ada ustaz mengajar sifat 20 dalam masjid, tuan-tuan ambil kunci motor, start motor pergi market, pergi pasar, dia kata. Jangan dengar. Kenapa? Kerana pertama kata mereka ilmu sifat 20 ini adalah ilmu yang bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Yang kedua kata mereka ini ilmu adalah sebenarnya ilmu ahli falsafah Yunani, ilmu orang kafir. Hanya kan kita terpengaruh, bukan sebenar-benar ilmu orang Islam. Jadi kalau dia kata ini ilmu bid'ah, tak betul. Yang bid'ah itu hanya penyusunan. Ya, memang penyusunan itu baru, ya. Zaman Nabi tidak ada sahabat belajar wujud, kidam, baqa, qiyamuhu ta'ala binafsihi dan sebagainya. Tak ada. Tapi isinya ada. Bukan sahaja zaman Nabi kita. Bahkan zaman Nabi Adam AS, zaman Nabi Nuh AS, yang namanya orang mukmin pasti beriman Allah itu wujud. Sebenarnya kalau mengatakan Allah tidak wujud, itu bukan mukmin, itu orang kafir. Itu mulhid, etis. Kemudian orang yang beriman pasti mengatakan Allah wujud tidak ada permulaan. Kerana kalau ada permulaan berarti makhluk. Kan? Yang dulu tak wujud, kemudian baru wujud, itu kan makhluk. Maka Allah wujud tidak ada permulaan, itu namanya kidam. Dan pasti sebagai Tuhan Allah wujud tidak akan binasa, itu namanya baqa. Dan Tuhan pasti tidak sama seperti makhluk, dan tidak mungkinlah makhluk sama seperti Tuhan, itu namanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dan Tuhan tidak mungkin berhajat kepada makhluk. Antumul fuqara'u ilallah, kamu semua makhluk yang berhajat kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid, Allah itu maha kaya, tidak berhajat kepada yang lain dan maha terpuji. Itulah qiyamuhu ta'ala binafsi. Dan pasti orang Islam, termasuk yang tolak sifat 20, dia mengatakan Allah maha esa.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itulah namanya wahdaniyah. Pasti dia mengata Allah Ta'ala itu maha hidup. Kan? Wal hayyul qayyum. Maka pasti itu namanya sifat hayah. Orang beriman pasti tahu Allah maha mengetahui segala-galanya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah dengan setiap sesuatu maha mengetahui. Itulah sifat ilmu. Pasti meyakini Allah itu maha mendengar. Itulah sifat sama'. Pasti meyakini Allah itu bersifat melihat. Itulah sifat basar. Pasti meyakini ada sifat berkata-kata bagi Allah. Itulah sifat kalam. Maka kalau kita bilang satu persatu, tidak mungkin itu tidak ada zaman Nabi. Yang tidak ada itu hanya penyusunan saja. Dan tidak ada penyusunan itu biasa. Zaman Nabi SAW agak-agak sahabat Nabi belajar ke macam kita. Ini namanya idgham. Ini adalah biidgham bila gunnah. Ini idgham bi gunnah. Ini mat asli. Ini mat arid lisukun. Ini mat badal. Tidak ada sahabat belajar macam itu. Oh, jadi tajwid bid'ah. Tajwid tidak bid'ah. Tajwid itu berarti membaca Quran dengan elok. Makhrajnya betul, panjang pendeknya betul. Itu sahabat amalkan. Jadi jangan terpedaya dengan orang yang melihat pada penyusunan ilmu kemudian lalu membid'ahkan ilmu itu sendiri. Ilmu hadis penyusunannya kemudian zaman sahabat tidak ada disusun ilmu hadis. Ini mutawatir, ini ahad, ini sahih, dhaif, maudhu', ini mursal, munqati', mu'dal. Ini semua istilah-istilah yang bid'ah. Tapi mengambil berat dengan hadis sudah berada di zaman sahabat. Diriwayatkan hadis-hadis Nabi. Bahkan di zaman sahabat sudah ada pengkritik kepada perawi. Dia tak percaya kepada perawi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha misalnya, bila dibawa riwayat tentang nafkah perempuan yang dicerai secara bain, dia kata tidak akan aku tinggal Al-Quran semata-mata riwayat satu wanita yang entahkan dia lupa, entahkan dia tersilap. Itu maknanya mengkritik perawi. Sudah ada. Tapi disusun sebagai ilmu jarah wa ta'dil, ilmu rijal, ilmu perawi belum lagi. Baik. Jadi ada yang mengatakan ilmu sifat 20 ini adalah ilmu ahli falsafah Yunani. Ya, ini adalah sembang bikin bimbang. Kalau orang Semenanjung cakap macam itulah. Orang Sarawak cakap macam itu juga. Tidak ada, si ada. Ya. Jadi sembang sahaja bikin bimbang, data dan fakta tidak ada. Kalau ada, sila bawakan at least one single ahli falsafah Yunani yang mengajar sifat 20. Dalam kitab mana? Nama apa ahli falsafah Yunani itu? Dan for the sake of argument, kalau memang ada ahli falsafah Yunani mengajar Allah itu wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih dan seterusnya, berarti dia orang beriman. Kerana menolak salah satu daripada sifat 20 membawa kepada kufur. Yang mengata Allah tidak wujud yang menjadi kufur. Yang mengata Allah baru wujud yang menjadi kufur. Bukan orang yang mengajar itu menjadi kufur. Tapi tidak ada. Data dan fakta tidak menunjang dakwaan ini. Maka hati-hati, suburkan kembali pengajaran sifat 20, tetapi cara penyampaian ustaz kena pandai sampai secara moden. Jangan hanya terikat dengan bahasa kitab, nanti orang susah nak faham bahasa lama. Bermula segala af'al yang baharu dan juga segala kainat itu tidak memberi bekas. Hanya saja yang beri bekas adalah Allah Ta'ala juga, tidak dihurai dengan cara moden. Akhirnya jemaah tinggal sedikit kerana tidak faham. Ilmu evergreen, tapi cara penyampaian kena ikut bahasa yang mudah dipahami. Seterusnya, mengenal Allah dengan ilmu akidah itu hanya cater for akal. Akal sudah boleh kenal Allah, tetapi jiwa masih belum kenal. Itu perlu kepada ilmu tasawuf. Itu pada ilmu membersihkan hati daripada sifat-sifat terkeji. Ilmu yang menghias hati dengan sifat terpuji. Cuba lihat. Kalau kita tanya orang yang Islam yang berakal, kamu adakah mengatakan Allah itu buta? Adakah kamu itu kata Allah itu tidak melihat? Pasti dia kata tak mungkin. Tak melihat itu satu kekurangan. Tak mungkinlah kalau Allah itu buta. Tapi bila orang tak nampak, dia ambil rasuah. Bila orang tidak nampak, dia curi duit. Perbuatan dia seolah-olah Allah buta. Kenapa? Kerana tidak dihayati dalam jiwa. Otak sudah boleh terima Allah Maha melihat. Jiwa belum menghayati. Untuk jiwa menghayati ini, cara sunnahnya adalah kita bersihkan hati. Kadang-kadang orang kata, tasawuf ni tidak ada dalam Islam lah Ustaz. Ini tasawuf sebenarnya pengaruh Hindu. Ini mungkin terpengaruh dengan paderi-paderi Kristian. Tasawuf yang macam mana yang kamu belajar ni? Tasawuf yang kami belajar
jangan ada dalam hati takabur. Tidak itu ajaran Nabi? Kan Nabi SAW beritahu, takabur itu adalah umpama selendang Allah. Siapa yang memakannya pasti Allah perangi. Berarti kan itu sunnah, buang takabur. Buang hasad. Tidak akan Nabi yang bersabda, innal hasada ya'kulul hasanat, kama ta'kulun narul hatab. Penyakit hasad dengki akan memakan kebaikan seperti api memakan kayu api. Berarti membuang hasad itu sunnah. Apa lagi? Riya, ujub, ya, ghadab. Nabi yang bersabda la taghdab, jangan marah tidak tentu. Berarti membuang marah yang tidak menentu ini sunnah. Dan menghiasi dengan yang terpuji itu juga sunnah. Quran hadis menyuruh kita ikhlas. Kita tanamkan ikhlas. Quran hadis suruh kita tawakal kepada Allah, maka tanamkan tawakal. Quran hadis suruh kita sabar. Innallaha ma'as sabirin, maka kita sabar. Washkuru li wala takfurun, syukur kepada aku jangan kufur. Itu kan syukur itu juga tasawuf. Ada orang salah faham, dia ingat kan tasawuf ini mesti ilmu yang pelik-pelik itu tasawuf. Kita mengkaji tasawuf, guru kita tu terbang di udara. Ya tak payah tasawuf lah, beli tiket emas atau Asia juga boleh terbang kan. Susah tasawuf nak terbang. Tasawuf bukan itu. Tasawuf adalah apa yang kita imani dengan akal, kita sebatikan dalam jiwa kita. Bahawa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha berkuasa. Akhirnya kita tawakal, kita syukur, kita sabar, kita redha dan kita ikhlas. Kalau memang Allah Maha berkuasa, kenapa kita buat kerana manusia? Adakah manusia boleh bagi kita syurga? Adakah manusia boleh ampunkan dosa kita? Adakah manusia boleh masuk dalam kubur, selamatkan kita daripada azab kubur? Kan semua kuasa Allah. Maka apa yang kita sudah imani dengan akal, makrifah itu akan menjadi lebih mantap kalau kita hiasi dengan tasawuf. Tasawuf itu teorinya, praktikalnya adalah amalan-amalan yang dikenali sebagai tarikat. Zikir, istighfar, taubat. Cuma kena hati-hati sedikit, bab tarikat ini ada juga ajaran-ajaran yang menyeleweng, tapi dia letak label tarikat. Kalau di Negeri Sembilan, dia ada jilsah khas untuk dia pantau tarikat mana yang didaftarkan, mana sudah dicek. Dan bahkan kadang-kadang kalau sudah dicek pun, kalau didapati lepas itu menyeleweng, dia akan batalkan. Jadi pastikan benar-benar tasawuf ini adalah ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Dalam hadis Jibril dah masyhur. Sayyidina Jibril tanya tentang Islam, Nabi bilang satu persatu rukun Islam. Tanya tentang iman, Nabi bilang satu persatu rukun iman. Tanya tentang ihsan, Nabi menjawab bahawa kamu menyembah Allah seumpama kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, pastilah Allah melihat kamu. Saya tak tahulah kalau orang di Sibu. Tapi kalau Ustaz Engku, yang level nombor 2 tu pun tidak mampu lagi. Jangankan level seperti melihat Allah. Level seperti Allah melihat saya pun saya belum mampu. Mana bukti? Masa solat. Bukan lagi masa di market. Bukan lagi masa di perjalanan. Masa solat, Allahu Akbar sampai salam. Kesana kemari saya pergi. Fikir macam-macam. Cuma nasib baik ada imam, tahu juga nak bagi salam bila. Kalau tak ada imam, bila aku nak bagi salam? Berapa rakaat yang aku solat ni? Maka kita perlu kepada ilmu yang kita ada taubat, istighfar, nyesal atas dosa kita, kita ada zikir, ingat pada Allah, kita ada selawat, ingat pada Nabi. Maka ini yang membawa makrifah kita lebih tinggi dan amalan kita lebih cantik, akhlak kita lebih mulia. Tercapailah innama bu'istu diutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku itu dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Baik. Jadi masa tersisa lebih kurang 12 minit ya, sebagai satu penjagaan dirilah. Sekarang ini sudah ada umat Islam yang membawa keraguan dalam bab akidah, menjadikan orang tu tidak kenal Tuhan dia, bahkan membayangkan Tuhan dia dengan bayangan-bayangan yang tidak sepatutnya, iaitu golongan yang suka menjadikan ayat-ayat mutasyabihat sebagai modal mereka mengkonfuskan umat. Ya. Kadang mereka buat tajuk begini, seminar di mana Allah? Nak bincang Allah tu tempatnya di mana? Akhirnya dia memaksa umat percaya bahawa Allah juga bertempat. Dan tempat Allah itu adalah di atas arasy. Dan kalau kamu tidak percaya Allah bertempat di atas arasy, kamu itu tidak beriman dengan Quran dan Sunnah. Dan kamu kena percaya Allah punya tangan. Tinggal lagi tangan Allah itu tidaklah sama seperti tangan kita.
Kerana kata mereka, kalau kamu kata Allah tidak punya tangan, berarti Allah tu cacat. Ini adalah orang-orang yang bermain dengan ayat mutasyabihat, dan perangai mereka ni Allah sudah cerita dalam Al-Quran. Maka kita jauhi. Dalam hadis juga disebut. Dalam Al-Quran, ayat 7. Surah Ali Imran. Allah berfirman, Huwallazi anzala alaikal kitab. Dialah Allah yang menurunkan kepada kamu, yakni Nabi Muhammad, Al-Kitab, iaitu Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Daripada Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas maknanya. Seperti laisa kamitslihi syai'. Jelas Allah tidak sama seperti satu apa pun. Seperti walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang sama seperti Allah. Kan ayat asbab nuzul qul huwallahu ahad tu, orang Yahudi minta Allah ceritakan sif lana rabbak. Sifatkan Tuhan kamu kepada kami. Maka turun qul huwallahu ahad. Mana ayat tu spesifik nak cerita Allah tu macam mana sifatnya. Antaranya walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang sama seperti Allah. Hunna umul kitab. Ayat muhkamat inilah induk kepada Al-Quran. Berarti itulah tonggak, itulah tunjang, itulah yang menjadi rujukan Al-Quran. Itu yang pasti. Wa ukharu mutasyabihat. Tapi ada ayat-ayat lain sifatnya mutasyabihat. Apa makna mutasyabihat? Sama-sama. Tak jelas apa makna dia. Bahkan siapa yang mengaji ilmu dilalah, ya, ilmu lafaz menunjuk kepada makna, ia terbagi kepada dua. Satu lafaz yang jelas dan satu lafaz yang tak jelas. Lafaz yang jelas ada 4 kategori. Ya. Ada yang zahir, ada yang nas, ada yang mufassar, ada yang muhkam. Yang paling jelas daripada yang jelas adalah muhkam. Yang tidak jelas ada 4 level juga. Ada yang khafi, ada yang muskil, ada yang mujmal, dan ada yang mutasyabih. Yang paling tak jelas daripada tak jelas adalah yang mutasyabih. Tiba-tiba ada orang nak jadikan ayat mutasyabihat yang maknanya tidak jelas itu sebagai dalil akidah. Ini tidak betul. Kerana akidah dia mesti yakin. Macam mana kamu buat dalil yang tak tahu makna sebenar apa sebagai dalil akidah? Akhirnya mereka terjerumus dalam apa yang Al-Quran cerita. Wa akharu mutasyabihat. Dan ada ayat-ayat Quran yang lain tidak muhkamat tapi mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha min. Adapun orang yang hati-hati mereka ada mengandungi zaig, cenderung kepada sesat. Maka sifat mereka akan ikut yang sama-sama itu. Yang sama-samanya apa? Istiwa itu maknanya duduk. Itu dia ikut. Yang sama-samanya yadun itu apa? Anggota badan. Yang itu yang dia ikut. Lalu ittira al-fitnah, tujuannya nak cari gaduh. Wa ibtira at-ta'wilih, nak letak juga tafsir. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang tahu makna sebenar daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Wa rasifuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Orang yang dalam ilmunya dia kata kami beriman. Kullun min indi rabbina, yang muhkamat daripada Allah, yang mutasyabihat juga daripada Allah. Maka kalau diikut mutasyabihat dengan makna yang sama-sama tadi, dia akan membatalkan yang muhkamat. Akhirnya Allah tu seperti makhluk. Sebagaimana makhluk ada tempat, Allah juga ada tempat. Tempat Allah tu di arash. Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Dia kata kami ikut Quran. Tidak. Kalau ikut Quran, ahli sunnah wal jamaah ikut Quran. Ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan istiwa bagi Allah. Mereka juga mengisbatkan istiwa bagi Allah. Di situ tidak ada khilaf. Yang ada perbezaan adalah apa makna istiwa. Maka ahli sunnah wal jamaah berpegang pada tanzih. Macam apa pun makna istiwa, pasti Allah tidak sama seperti makhluk. Dan pasti Allah itu tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Itu makna tanzih. Sementara segolongan yang bermain dengan mutasyabihat, dia terjerumus kepada tashbih. Kiranya Allah seperti makhluk juga. Arash itu makhluk atau tidak? Makhluk. Mereka juga kata arash itu makhluk. Adakah mereka faham apa makna makhluk? Makhluk maknanya sesuatu yang diciptakan. Berarti arash sebelum diciptakan tidak wujud. Adakah Allah juga seperti arash? Berarti sebelum arash wujud, Allah belum wujud? Mustahil. Allah wujud tidak ada permulaan. Sebelum arash diciptakan, Allah telah wujud. Maka wujud Allah tanpa arash pasti. Tidak ada keraguan. Wujud Allah tanpa tempat pasti, tidak ada keraguan. Adakah selepas Allah ciptakan arash, Allah ciptakan tempat, lalu Allah berubah menjadi bertempat?
Lalu Allah berbuah menjadi duduk di atas arasy. Ini contoh orang yang ittiba' al-mutasyabih. Yang Quran kata fayattabi'una ma tasyabaha min. Jangan. Itu tanda orang yang akan sesat. Habis yang tidak sesat, kita itu beriman dengan kedua-duanya. Yang muhkamat kita iman, yang mutasyabihat kita beriman, maka ada dua pilihan. Kedua-duanya membawa kepada tanzih, mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Pilihan pertama, kita ikut metod kebanyakan salaf. Bukan semua ya. Kebanyakan salaf, ayat mutasyabihat, mereka ambil takwil ijmali. Mereka alih daripada makna yang tidak layak kepada makna yang mereka serah pada Allah. Adakah istiwa mana duduk? Tidak. Adakah istiwa mana Allah bertempat? Tidak. Habis apa mana istiwa? Allah lebih tahu. Serah pada Allah. Pasti istiwa itu layak dengan Allah. Itu cara salaf. Cara kebanyakan khalaf, dia menafikan yang tidak layak tadi. Istiwa itu maknanya duduk, istiwa itu maknanya bertempat, itu dinafikan. Lalu dia menerima makna dari segi bahasa yang memang ada. Makna istiwa itu ada makna itu. Dan dari segi akidah tidak salah. Daripada 15 atau 14 makna istiwa, salah satunya adalah istaula, menguasai. Salah satunya adalah qahara, menggagahi. Jadi kalau kita faham bahawa Allah menguasai arasy, adakah itu salah dengan akidah? Benar, Allah menguasai arasy. Allah menggagahi arasy, iaitu arasy itu tempat sepatuh kepada kehendak Allah. Benar atau tidak? Benar. Maka khalaf masih terima makna-makna yang dalam bahasa ada, dalam akidah tidak salah. Misalnya yadun. Yadun kalau kita ertikan dengan anggota, berarti Allah berjisim. Walaupun kita kata tangan Allah tidak sama seperti tangan makhluk, tapi masih kamu mengatakan anggota tangan. Tapi kalau kamu katakan yadun itu dengan makna yang layak dengan Allah, itu cara salaf. Dan tidak salah. Yadun bukan dengan makna anggota tangan, tapi maknanya apa? Serah pada Allah lah. Makna itu yang makna yang layak dengan Allah. Itu okey. Atau yadun dari segi bahasa kerap digunakan dengan makna kuasa. Baik orang Arab, baik orang Melayu, baik orang putih. Kalau orang Melayu dia kata minta maaf je, ini bukan dalam tangan saya je. Maknanya bukan dalam kuasa saya. Orang putih pun dia kata things have gotten out of hand. Benda dah jadi luar kawalan. Ya. Orang Arab pun dia kata asif, hada al-mawdu' laisa biyadi. Minta maaflah, dia kata perkara ini bukan dalam tangan saya. Yang ini bukan dalam kuasa saya. Jadi khalaf masih terima kalau yadullah itu dimaknakan dengan makna kudrah, kerana tidak bercanggah dengan akidah. Kullu syai' biyadillah, satu di tangan Allah. Ya, makna dalam kuasa Allah. Khalaqtu biyadai, aku jadikan dengan tangan aku, jadi dengan kuasa aku. Masih tidak bercanggah dengan akidah. Tapi jangan pergi kepada tasbih. Bahkan saya jumpa baru-baru ini ketika saya berada di tanah suci, tapi desire nak jawab tu terhalang dengan suasana tanah suci macam kita. Malaslah nak tulis-tulis debat-debat dalam Facebook. Dia cakap apa? Dia kata siapa yang mengatakan Allah tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya muka, orang itu adalah golongan tasbih. Orang ini telah menyamakan Allah dengan makhluk yang kurang. Mana boleh kamu kias Allah dengan makhluk? Ya kalau makhluk memang tidak ada muka kan kita rasa takut tengok. Kan kita tengok orang dari belakang, kita tegur assalamualaikum je, dia pun paling ya Allah innalillah, tak ada muka, kan terkejut kita. Kalau tak ada tangan kan kita kesian. Kalau tak ada kaki orang minta sedekah, kita rasa nak bagi sedekah kerana tak ada kaki orang cacat. Adakah kamu boleh katakan begitu kepada Allah? Sepertinya Allah itu makhluk juga. Tidakkah kita sama sepakat Allah tidak beranak? Bahawa tidak beranak ternisbah pada manusia itu kan orangnya mandul. Kan orang kalau tak ada anak kan satu kekurangan. Sudah 5 tahun kahwin, kawan-kawan sudah pergi. Kamu ni bila nak dapat anak? Kan satu kekurangan. Adakah oleh itu kita kena kata Allah ada anak supaya kita tidak samakan Allah dengan makhluk yang mandul? Kan tidak demikian. Anak bagi Allah itu mustahil. Jisim bagi Allah itu mustahil. Allah berada pada makhluk, ada pada tempat, Allah ada dalam makhluk, itu kan mustahil. Maka jangan sekali-kali kamu sampai tidak kenal Allah kerana hanya bermain dengan ayat mutasyabihat. Dalam hadis, tidak silap saya riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha atau seorang sahabat yang lain, kata dia, kalau kamu lihat orang yang ikut pada ayat mutasyabihat, itulah orang yang Allah namakan dalam ayat tadi. Maka jauhi orang macam ini. Kembali kepada ayat muhkaman,
bahawa Allah tu tidak sama seperti makhluk. Kita ini makhluk, apa saja yang kita bayangkan pasti makhluk, maka Allah tidak sama seperti apa yang kita bayangkan. Ya, jadi saya lihat masa sudah sampai ke penghujung. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan apa sedikit yang saya sampaikan ini punca kefahaman dan punca kebaikan dan dinilai sebagai amal soleh untuk kita semua. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qulna min dhullil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada seluruh fadilah yang bersangkutan Muhammad Azim. Mungkin ada yang nak bertanya soalan, boleh kutip satu atau dua soalan, insyaAllah. Dan kita akan teruskan dengan sesi yang seterusnya, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana konsep Nur Muhammad? Ada pihak yang membenarkan dan ada pihak yang menolak. Bagaimana Al-Sunnah mengatasi masalah? Terima kasih kepada Tuan Haji Yusri atas soalan yang diajukan, iaitu berkaitan tentang Nur Muhammad. Ya, ada pihak yang membenarkan dan ada pihak yang menafikan. Ya. Yang pertama kita kena faham isu Nur Muhammad ini dia tidak termasuk dalam usul akidah. Bukan perkara-perkara pokok akidah, tidak. Sekira-kiranya tidak ada masalah pun kalau kita tidak tahu tentang Nur Muhammad ini. Cuma ada perkara-perkara yang sepatutnya disepakati oleh semua, walaupun ada perkara-perkara yang khilaf. Ya. Antara perkara yang khilaf tentang Nur Muhammad ini adalah adakah Nur Muhammad ini awal-awal makhluk Allah. Kerana ada sebahagian mengatakan memang betul. Awal-awal yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang mengatakan tidak. Ada yang kata tidak, ada yang katakan yang awal diciptakan adalah qalam dan sebagainya. Jadi ini bukan perkara usul akidah. Kerana kalau usul akidah dia tidak boleh khilaf. Ini perkara furu' saja, perkara cabang. Yang kedua, dalam masa yang sama, ada orang sepertinya menyalahgunakan konsep Nur Muhammad ini. Sepertinya Nur Muhammad ini Tuhan juga, atau sebahagian dari Tuhan. Ini sepakat tertolak. Kita kata, oh Nur Muhammad ini khilaf. Ya, bukan, itu tidak khilaf. Kalau sampai kata Nur Muhammad itu qadim seperti Allah, tak boleh. Yang qadim zati hanya Allah. Maka dalam bab Nur Muhammad ini elok kita pertama bertanya kepada orang-orang yang betul-betul pakar dalam bab itu. Yang kedua, kita jangan sampai terdorong dalam perkara yang telah disepakati bahawa Nur Muhammad itu makhluk. Kalaupun ada, itu makhluk, bukan Allah, atau bukan sebahagian dari Allah, tidak. Tapi adakah makhluk yang pertama ataupun bukan makhluk yang pertama? Itu khilaf ya di kalangan ulama, kerana dalam menilai dalil itu tidak sepakat. Adakah dalil itu sahih, tidak sahih, itu ulama tidak sepakat, maka berlaku khilaf. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, yang ringkas dan padat kepada seluruh pihak Ustaz. Saya kira, alhamdulillah selesai kita ini, dan kita teruskan dengan rangkaian cerahati dekat pengurusi Masjid Al-Khatib kepada suatu fadilah yang bersama Azil.